Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar Ustazah tahun 4? Ustazah berharap kamu semua berada dalam keadaan sihat. Alhamdulillah. Baiklah, untuk hari ini Ustazah akan ajar mata pelajaran adab dan akhlak Islamiah. Tapi sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, baiklah, seterusnya kita akan sambung pelajaran iaitu ulang kaji. Pelajaran yang keempat, adab bergaul dengan jiran. Ingat lagi pengertian jiran. Ingat? Adab-adab jiran apa? Okey. Seterusnya kita pergi ya. Yang pertama, sebelum tu kamu buka buku teks adab dan akhlak. Pada halaman muka surat 36, kita pergi yang pertama iaitu keburukanlah apabila kita mengabaikan hak jiran kita. Yang pertama, jiwa tidak tenang. Kita tahu jiran kita ni orang yang paling baiklah dengan kita. Bukan jiran kita yang sebelah je. Jiran ni yang keliling dikira 40 buah rumah. Itu dikira jiran. Kita pergilah jiran yang terdekat dengan kita lah. Contoh sebelah rumah kan. Contohlah kalau kita bergaduh, kita melakukan perkara-perkara yang tak beradab lah, jiwa kita tidak tenang. Sebab apa? Jiran ni adalah salah satu rakan kita juga. Kalau kita bergaduh, buat perkara-perkara yang jiran tak suka, kita rasa tidak tenang. Okey, kita pergi yang kedua, selalu bermusuhan. Bila jiwa tak tenang, dah bergaduh, jadilah bermusuhan, tak baik kan. Kat situ dah macam kita memutuskan silaturahim. Seterusnya kita pergi yang ketiga, tiada semangat kejiranan. Kita tahu kalau semangat kejiranan ni, kita saling tolong menolong, bantu membantu kan, macam dah ahli keluarga lah. Tapi kalau kamu tak beradab, kamu sendiri yang melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati jiran kamu, jadinya keburukannya tak adalah semangat kejiranan tu kan. Baiklah duduk seorang-seorang. Okay, kita pergi yang keempat iaitu suka mendapat pertolongan. Dah tadi kita bergaduh, tak ada semangat kejiranan lah kan, bermusuhan. Jadi bila kita dalam kesusahan, tak ada yang membantu. Jiran ni adalah orang terpenting lah. Dan orang terpenting lah, kedua atau ketiga kan, selepas kita punya keluarga kan, ibu ayah, keluarga adik-beradik, saudara mara, rakan-rakan, jiran ni adalah terpenting jugalah. Okey, seterusnya masyarakat mundur dan berpecah belah. Kan bila tak ada semangat kejiranan ni, jadinya tak adalah apa-apa, tak bersamalah, tak sama-sama melakukan contohnya bila bergaduh, bila kamu tak berbaik, dia tak berbaik dengan kamu, apa-apa aktiviti, contoh taman, gotong royong, tak adalah. Dah berpecah belah kan. Itulah kesan dia, keburukan. Okey, seterusnya paling kita takuti dibenci Allah dan Rasul. Kan besarnya hak kita menjaga adab kita dengan jiran kita. Okey, seterusnya dua yang terakhir ni adalah memutuskan persaudaraan sesama Islam. Tadilah macam saya beritahu, hilangnya semangat kejiranan kan, berpecah belah, dah memutuskan silaturahim kita sesama Islam. Okey, dan yang terakhir tidak disukai ibu ayah, guru serta masyarakat. Diri kita sendirilah sebenarnya puncanya keburukan kita dapat kalau kita tak menjaga adab-adab dengan jiran kita. Okey, seterusnya kita pergi yang kat bawah ni iaitu sabda Rasulullah lah dalam hadisnya, iaitu
muttafaqun alaih, iaitu maksudnya sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Ustazah, macam mana ya? Nak rasa dah beriman ni, tapi nak rasa tingkatkan lagi iman kita pada Allah dan hari kiamat. Macam mana tu Ustazah nak memuliakan jiran? Paling penting, mestilah kita menjaga adab-adab dengan jiran kita. Banyak sangat antara adab-adab dengan jiran kita. Apa salah satunya? Betul lah, ansur. Kan, kita saling menziarahi. Itu mungkin dah biasa kan, hari-hari mungkin kita suka datang rumah jiran kita. Lepas tu, sentiasa mendoakan, sentiasa menghulurkan bantuan sesama jiran kita. Itu salah satu kita memuliakan jiran kita lah. Okey, seterusnya kita pergi pada muka surat 37, iaitu apa? Jangan kita menyakiti hati jiran kita dengan perkara-perkara apa tu? Okey, mari kita tengok yang pertama. Sombong, sikap sombong. Sikap sombong ni apa sangat dibenci dalam Islam. Yang kedua, menunjuk-nunjuk. Banyak ni perkara-perkara apa? Mazmumah. Okey, yang ketiga, merosakkan harta benda jiran. Contoh kamu pergi rumah jiran, kan? Kamu baik dengan anak jiran, main game sama-sama, kan? Dah main sama-sama, dah main game sama-sama, kita apa? Kita perlu apa? Main sekadar main je lah. Jangan kita apa? Merosakkan. Kan? Kita beli, kita sendiri tak beli. Lepas tu kita main yang orang punya, kita nak rosakkan. Okey. Seterusnya, berbuat bising. Tanpa apa? Menghiraukan jiran. Contohlah kalau kita kat sebelah, mungkin kita tak datang rumah dia, atau kita di rumah kita sendiri, kan? Kita bising. Contohnya pasang lagu kuat-kuat, kan? Apa-apalah yang mengganggu jiran kita. Pula tu kalau jiran kita ada anak kecil, kan? Ada baby kesian, baby. Okey, seterusnya tidak menghormati jiran dan keluarganya. Ni di antaranya lah tadi, kan? Membuat bising, merosakkan harta benda. Kita tak rasa apa? Nak memuliakan jiran kita. Sebenarnya itulah yang dituntut oleh Nabi kita sendiri. Okay, dan yang terakhir, membuang sampah di sekitar halaman rumah jiran. Ini perkara yang sangat-sangat kita tidak boleh buat. Jangan menyakiti hati jiran. Mungkin kamu tak rasa, alah tak nampak tu baling kecil je. Tapi jangan Allah nampak. Ini salah satulah. Kat situ kita dah apa? Tidak menjaga hati jiran kita. Okey, baiklah pelajar. Kita telah pun sampai di pelajaran. Kita telah pun sampai di akhir pembelajaran. Saya harap kamu semua dapat mengingat, tengok balik nota-nota dan pelajaran Ustazah yang sebelum ni, itu adab-adab dengan jiran. Jiran ni sangat penting bagi kita lah. Yang Ustazah cakap lah, jiran ni orang yang terpenting lah selepas ahli keluarga, saudara mara serta rakan kita. Jadi kita perlu jaga dan kita perlu beradab ketika kita menziarahi rumah jiran kita, atau ketika kita dengan jiran kita. Okey. Seterusnya untuk latihan, Ustazah nak kamu buka muka surat 38. Okey, kamu buat aktiviti ni, ada 6 soalan kamu mesti jawab dan jawab di buku latihan. Okey, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kamu. Assalamualaikum.